Pertama hari ni saya nak beritahu, saya amat duka cita lah. Kerana kerajaan Muhyiddin ini walaupun sudah pun kehilangan majoriti. Hari ni kita dah tahu bahawa Datuk Seri Najib, Datuk Zahid, Yang Berhormat Maulana Tengku Razali, Datuk Dr. Samsul Anwar Nasarah dan ramai lagi peringkat awal, batch awal telah mengumumkan menarik diri daripada kerajaan Muhyiddin Yassin. Dalam erti kata lain, Muhyiddin hari ini mempunyai kurang daripada 92 orang ahli parlimen. Ini belum lagi ahli-ahli parlimen daripada Sabah, Sarawak yang belum membuat keputusan, belum mengumumkan. Jadi di mana datang logik akalnya? Muhyiddin mengatakan dia masih ada 115. Sedangkan Mahathir yang 4-5 orang ni pun membenci dia, tak suka dengan dia, menyokong pula Anwar Ibrahim. Syafiq Afdal pun kita tahu mengikut Tun Dr. Mahathir, tak bersama dengan dia. Anwar Ibrahim and the gang pun tak bersama dengan dia. So mana datang kejadahnya yang dia kata dia masih ada simple majority untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Jadi apa yang dilakukan oleh Muhyiddin hari ini amat-amat mementingkan diri. Kau telah menyebabkan ramai orang mati tau. Muhyiddin, nak beritahu, kamu telah menyebabkan ramai orang mati semata-mata kerana nafsu serakah kamu nak terus kekal menjadi Perdana Menteri. Minta maaf lah, tak ada bahasa yang lebih mulia yang boleh dia berikan kepada kamu di atas semua kematian-kematian manusia, rakyat Malaysia. Semata-mata nak memenuhi nafsu serakah kamu, nak naikkan angka, nak wujudkan rasa keadaan tidak selamat supaya parlimen tak boleh bersidang dan semua benda bodoh kamu teruskan. Semata-mata nak kekal terus jadi Perdana Menteri. Kena ingat, satu hari nanti kamu akan dihadapkan ke hadapan Allah SWT. Kamu akan ditanya bagaimana kamu boleh membenarkan manusia-manusia ini terkorban semata-mata nak menyelamatkan nyawa kamu. Hari ini saya nak beritahu, perkara yang dah berlaku hari ini ialah Muhyiddin memang sudah kehilangan majoriti dan tidak lagi layak menjadi Perdana Menteri. Ini tak ada siapa yang boleh petikaikan. Saya cabar, kalau Muhyiddin betul-betul yakin bahawa dia masih lagi Perdana Menteri, dia masih lagi ada majoriti di parlimen, tak payah nak tunggu 1 bulan, sekarang pun dia boleh buat sidang parlimen, dia boleh buat undi percaya, ataupun dia boleh buat undi tidak percaya ke atas dirinya untuk mengesahkan bahawa dia masih lagi Perdana Menteri. Dia bukan Perdana Menteri lagi. Dan apa yang diumumkan oleh UMNO secara kumpulan yang besar adalah signal yang jelas. Dan Datuk Seri Zahid pun telah pun menghantar daripada masa ke semasa SD yang membuktikan bahawa ahli-ahli parlimen daripada BN ini tidak lagi bersama dengan Muhyiddin. Dan ini bermakna pada bila-bila masa ke bawah Duli Tuanku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong boleh pada bila-bila masa memanggil Muhyiddin untuk membuktikan bahawa dia mempunyai 115 seperti mana yang dia perkatakan. Saya tahu pagi tadi dia dah menghadap ke bawah Duli Tuanku. Perbincangan berada dalam keadaan yang tidak kondusif. Sepatutnya dia hormat dengan Tuanku, dia meletak jawatan cara baik.
Tetapi dia mengambil keputusan untuk meneruskan nafsu serakah dia ni, meneruskan pembelian shopping ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional, ahli-ahli parlimen daripada PKR, untuk dia menyelamatkan nyawa dia sebulan daripada sekarang. Jadi saya hanya ada satu saja cadangan kepada Kebawah Duli tuanku. Tuanku, sembah ampun, kan? Patut mencadangkan supaya tuanku meminta Muhyiddin untuk membuktikan bahawa beliau masih lagi mempunyai simple majority melalui SD sekarang. Tak payah nak tunggu sidang parlimen. Kerana tuanku suruh bersidang bulan 7, dia nak buat bulan 9. Kan? Tuanku nak suruh bersidang sekarang, dia nak menunda-nunda sementara nak menunggu nak membeli ahli-ahli parlimen. Jadi cara yang paling baik, panggil dia datang menghadap. Kalau dia gagal membuktikan, perkara yang paling baik tuanku yang perlu dibuat sekarang, tidak lain tidak bukan, ialah parlimen ini wajar dibubarkan. Bila parlimen dibubarkan, kita tidak ada lagi ahli-ahli parlimen macam Muhyiddin yang gila kuasa ni, yang tak fikir tentang masalah ekonomi rakyat, yang tak fikir pasal masalah nyawa rakyat. Kita dapat lupuskan manusia-manusia ni semua. Bubarkan parlimen, kan? Biar semua orang bukan ahli parlimen. Maka tidak ada orang akan berebut nak membentuk kerajaan, nak membentuk itu, nak membentuk ini, nak menuntut itu, nak menuntut ini. Biarkan semua orang bukan ahli parlimen. Setelah dibubarkan, patut mencadangkan supaya tuanku memilihlah orang yang betul-betul yang boleh kita harapkan untuk menyelamatkan keadaan. Dan tak perlu sebuah kerajaan seperti mana kerajaan yang ada hari ini. Kita hanya perlu sebuah kerajaan yang kerja dia menangani COVID dan dalam masa yang sama kerja dia menangani masalah ekonomi. Kalau dua perkara ni diberikan tumpuan sepenuhnya, tidak ada sewenang-wenangnya usaha boleh pergi bagi orang sana direct nego, orang sini direct nego, usaha untuk sakau projek tu, projek ini, ketika ini. Saya yakin tuanku, insya-Allah keadaan akan jadi lebih baik.